Baiklah, selamat sejahtera semua pelajar peralihan. Okey, nama saya Cikgu Samsul. Okay, jadi pada hari ini saya akan teruskan pembelajaran seterusnya, iaitu pada hari ini kita akan belajar tajuk PJ. Okey. Jadi saya harap pelajar boleh sediakan satu buku kecil untuk menulis nota dan latihan. Okey. Ini ialah bab yang akan kita pelajari dalam tajuk PJ. Untuk tajuk pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Jadi sepanjang tempoh PKP ini kita akan mulakan dengan tajuk pendidikan kesihatan dahulu. Untuk pendidikan jasmani kita tunggu datang sekolah nanti baru belajar. Okey? Jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dalam tajuk kesihatan diri dan juga reproduktif. Okey. Jadi ini ialah subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama sekali ialah perubahan ke arah kedewasaan. Okey, sekarang saya nak tanya kamu pelajar, umur kamu sekarang semua sekali berapa? 12 tahun ke 13 tahun? Jadi untuk tahun ni saya pasti umur kamu ialah 13 tahun. Okey. Jadi ini ialah tajuk yang penting bagi kamu. Di mana satu perkataan dinamakan sebagai akil baligh. Akil baligh ialah satu peringkat dalam hidup yang mana seorang kanak-kanak akan mengalami perubahan ke arah alam kedewasaan. Okey, maksudnya sekarang ni kamu umur 13 tahun, kamu sudah menghampiri akil baligh bagi lelaki dan mungkin bagi perempuan sudah akil baligh. Okey, ialah satu proses perubahan ke arah alam dewasa. Maksudnya daripada alam kanak-kanak jadi orang dewasa. Itu merupakan satu proses yang semula jadi, setiap orang pasti akan kena. Okey, you akan kena, saya akan kena, semua orang akan kena. Okey. Di mana proses ini dia berlaku secara perlahan-lahan yang melibatkan perubahan fizikal, emosi dan juga sosial. Okey. Itu ialah maksud akil baligh nama dia. Okey, akil baligh. Kita lihat pada lelaki. Kalau lelaki sekarang mungkin ada yang dah akil baligh, ada yang belum. Okey. Dia ada perubahan dari segi fizikal. Yang pertama, kedua-dua lelaki dah mengalami perubahan fizikal. Kalau yang lelaki, dulu masa kamu darjah 1, kamu mungkin orangnya pendek. Tetapi bila kamu dah akil baligh, kamu akan jadi orang yang tinggi. Gemuk, besar. Itu ialah perubahan fizikal. Bagi yang perempuan, dulu, masa kamu kanak-kanak pun sama juga. Kamu orang yang kecil. Tapi bila akil baligh, kamu orang yang besar. Dada kamu pun makin besar. Punggung kamu makin besar, sama. Kemudian bagi perempuan akan mengalami haid. Manakala lelaki pula akan mengalami mimpi basah. Kalau perempuan dia akan mengalami haid lah. Haid tu awak tanya mak awak. Bagi lelaki pula, nanti dia tidur kan. Dia tidur satu hari, dia mimpi. Mimpi basah namanya. Dia mimpi perempuan kan. Dia mimpi perempuan ke kan. Lepas tu dia bangun tidur, dia tengok seluar dia basah. Bukan kencing dia bukan kencing. Dia bukan kencing, dia sikit je. Kalau kencing tu banyak. Manakala bagi perempuan, suara perempuan akan menjadi semakin lunak, manakala suara lelaki akan jadi semakin garau. Lelaki suaranya garau. Bukan suara budak-budak lagi. Bagi perubahan emosi pula, apabila kita dah akil baligh, lelaki dan perempuan, pemikiran lebih matang, lebih sensitif dan peka kepada keadaan persekitaran. Maksudnya kat sini, kamu akan lebih sensitif, lebih peka kepada persekitaran. Kalau yang lelaki, kamu tengok amoy tu, oi cantiklah amoy tu. Kalau yang perempuan tengok budak tu, oi handsome lah budak tu. Itu contoh. Seterusnya mempunyai perasaan malu.
Kalau dulu kanak-kanak tak pakai seluar pergi jalan-jalan, tak ada rasa malu. Tapi sekarang, cuba nanti sekarang balik, you buka seluar, you pergi jalan caah. Ada malu ke tak ada malu? Mestilah malu. Nanti orang nampak, orang kata you gila. Okay? Dan juga tertarik kepada berlainan gender. Maksudnya dekat sini, yang lelaki nampak amoy lawa, dia tengok. Yang perempuan nampak itu budak handsome, lelaki dia tengok. Itu contoh. Dia sudah akil balik. Bagi umur akil balik ialah antara 9 hingga 12 tahun. Selalunya perempuan dia sudah akil balik dulu. Kalau lelaki dia lambat sedikit. Jangan bimbang, kamu akan mengalaminya nanti. Okay, jadi sekiranya kamu dah akil balik, macam mana kamu nak jaga diri dan juga jaga kamu punya fizikal? Yang pertama sekali ialah sentiasa menjaga kebersihan diri, sentiasa mandi, tukar pakaian dengan kerap. Kerana lepas akil balik ini nanti, okay, kawan kamu akan bau, oi dia ni bau busuk kan. Jadi kita kena sentiasa jaga kebersihan diri. Yang kedua, pastikan memakai pakaian yang bersih, sesuai dan selesa. Yang ketiga, anda perlu berbincang dengan ibu bapa, guru atau orang dewasa yang boleh dipercayai berkenaan perubahan yang dia alami. Bagi pelajar lelaki, bolehlah tanya dengan ayah awak apa yang sepatutnya awak buat sekiranya awak dah dewasa akil balik. Tetapi bagi perempuan pula, kamu boleh tanya dengan mak kamu. Sekiranya kamu datang haid, datang darah tu, kan, apa yang perlu kena buat. Macam tu. Okay, bagi lelaki, pengurusan ketika ihtilam. Ihtilam tu maksudnya mimpi basah tadi yang saya cakap. Tidur, mimpi perempuan, bangun-bangun tengok seluar basah. Bukan kencing itu bukan kencing. Okey? Tengok basah sikit. Jadi yang pertama pastikan anda menukar cadar. Okey, tilam awak tu ada kain, awak tukar dia. Okay, kemudian mandi dan tukar pakaian. Itu dia. Okey, manakala bagi perempuan. Okey, bagi perempuan sekiranya setelah akil balik. Yang pertama, pada peringkat awal mungkin kamu punya darah haid tu dia sikit. Dia tak tentu. Setengah pelajar perempuan akan mengalami haid setiap bulan. Dan mungkin lewat ataupun mungkin selalu. Jadi sekiranya terlalu kerap, sekiranya selalu kamu datang haid, kamu mesti beritahu dengan mak kamu. Selalunya 1 bulan 1 kali. Tapi kalau 1 bulan hari-hari, kena beritahu mak. Okey. Kemudian biasakan amalan menyimpan rekod setiap kali mengalami haid. Okey, kamu kena tahu bila kamu haid. Tengok kalender bila haid. Selalunya dia lebih kurang sama. Kalau bulan ini kamu haid 15 hari bulan depan nanti dia akan lebih kurang sama. Okey. Seterusnya, sentiasa mempunyai bekalan tuala wanita yang sesuai. Bawa pad. Pergi mana-mana. Lepas ni pergi sekolah. Yang perempuan, bawa pad. Hari-hari bawa. Kerana kamu tak tahu itu haid bila keluar. Okey, kemudian bungkus dan buang tuala wanita yang kotor ke dalam tong sampah khas. Okey, perempuan, itu tuala pad kan? Ambil, bungkus dalam plastik dengan kertas, buang dalam tong sampah. Jangan buang dalam tandas. Jangan buang dalam itu lubang tandas. Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri dan jalankan aktiviti harian anda seperti biasa. Okey, pelajar? Jadi, itu sahaja untuk tajuk hari ini. Jadi, saya nak, kamu jadi dah ada buku kan? Salin semua nota dekat atas tu. Dah siap ambil gambar dan hantar pada saya. Okey, pelajar? Okey, kalau ada masalah, boleh WhatsApp saya. Itu saja untuk hari ini. Bye.